semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 6, bentuk geometri 3 dimensi. Dan kita akan lihat dua subtopik, iaitu yang pertama tentang sifat geometri bentuk 3 dimensi dan yang kedua ialah bentangan bentuk 3 dimensi. Dan kita akan lihat dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama, membandingkan, membezakan dan mengklasifikasikan bentuk 3 dimensi termasuk prisma, piramid, kon dan sfera. Seterusnya menghuraikan sifat geometri prisma, piramid, silinder dan kon dan juga sfera. Yang kedua ialah menganalisis pelbagai bentangan termasuk piramid, prisma, silinder dan kon. Seterusnya kita akan melukis bentangan dan membina model. Okey, kita akan mulakan perbincangan tentang sifat geometri bentuk 3 dimensi dengan yang pertama kita akan mulakan dengan prisma. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan bentuk prisma? Yang pertama sekali, cikgu sertakan dua contoh bentuk prisma, iaitu yang pertama ialah tapaknya berbentuk segitiga dan yang kedua tapaknya berbentuk segi enam ataupun namanya ialah berbentuk heksagon. Okey, jadi kita lihat apakah ciri-ciri ataupun sifat geometri bagi bentuk prisma. Okey, yang pertama, bentuk prisma mempunyai dua tapak rata berbentuk poligon. Okey, bila kita sebut tentang bentuk poligon, maksudnya boleh jadi bentuk segitiga, segi empat, pentagon. Okey, apa-apalah bentuk poligon yang kongruen dan selari. Okey, kongruen dan selari. Apa maksud kongruen? Kongruen maksudnya sama saiz dan sama bentuk. Okey, sama saiz dan sama bentuk. Okey, jadi tu sifat yang pertama. Sifat yang kedua ialah permukaan rata. Permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat tepat. Okey, kalau awak lihat bentuk prisma yang pertama ni, tapaknya okey, ialah bentuk segitiga. Permukaan lain, okey, satu ni, okey, yang depan ni, yang belakang ni dan juga yang bahagian bawahnya ialah bentuk segi empat. Okey, gambar yang kedua juga sama. Okey, ini adalah tapaknya, dua tapaknya. Dan permukaan yang lain ni kalau lihat semuanya ialah berbentuk segi empat. Okey, dan sifat yang ketiga ialah mempunyai keratan rentas yang seragam. Apa maksud keratan rentas? Maksudnya kalaulah bentuk ni kita potong di tengahnya, kita tetap dapat bentuk yang sama seperti tapaknya. Okey, seragam. Okey. Dan perlu juga kamu fikirkan di sini, adakah kubus dan kuboid juga merupakan sebuah prisma? Okey, kalau kita lihat daripada sifat geometri bentuk prisma, syaratnya tadi mesti ada dua tapak rata yang kongruen. Jadi kalau kita lihat pada kubus dan kuboid, okey, kubus dan kuboid juga mempunyai dua tapak rata yang kongruen. Okey, kalau awak lihat yang cikgu tandakan di sini, okey, semuanya memenuhi sifat bagi prisma di mana ada dua tapak rata dan permukaan yang lain ialah berbentuk segi empat. Dan apabila kita potong, okey, katakan cikgu potong bentuk kubus ni, okey, kita potong, juga kita akan dapat keratan rentas yang seragam. Jadi, kubus dan kuboid juga merupakan sebahagian daripada prisma. Okey, ini sifat yang pertama untuk bentuk yang pertama, iaitu bentuk prisma. Kita lihat pula bentuk yang kedua, iaitu bentuk piramid. Okey, inilah gambar rajah bagi piramid di mana telah dilabelkan puncaknya di bahagian atas dan juga tapaknya di bahagian bawah. Okey, tapaknya di bahagian bawah. Ni tapaknya.
Okey, jadi kita lihat apakah sifat geometri bagi bentuk piramid. Yang pertama, mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Okey, jadi dalam contoh gambar ni, tapaknya ialah berbentuk segi empat. Okey, dan permukaan lainnya berbentuk segitiga yang mana akan bertemu di puncak. Okey. Okey, tapaknya tadi berbentuk poligon dan permukaan lain akan berbentuk segitiga. Kalau awak lihat yang ni ya. Okey, ni ada segitiga. 1, okey, 2, 3 dan 4 yang kita tak nampak. Jadi permukaan lainnya ialah berbentuk segitiga dan apabila kita cantumkan, kita akan permukaan tersebut akan bertemu di puncak. Okey. Ni ialah bentuk geometri yang kedua, iaitu bentuk piramid. Seterusnya kita lihat pula bentuk yang ketiga, iaitu bentuk silinder. Okey, ni ialah gambar rajah bagi silinder. Apakah ciri-ciri bagi bentuk silinder? Yang pertama. Okey, yang pertama, dua tapak rata yang berbentuk bulatan. Okey, ni bulatan. 1 dan 2. Okey, ada dua tapak rata berbentuk bulatan yang kongruen dan selari. Okey, kongruen tadi maksudnya ialah sama saiz dan sama bentuk. Okey, dan ciri yang kedua ialah satu permukaan sisi melengkung. Okey, sisi melengkung ini akan mencantumkan dua tapak tadi untuk membentuk sebuah silinder. Okey, cikgu harap boleh fahamlah. Okey, ini sangat mudah untuk kita ingat bentuk silinder. Ada dua bulatan dan juga ada satu permukaan melengkung yang akan mencantumkan dua tapak tadi. Okey, seterusnya kita lihat bentuk yang keempat, iaitu bentuk kon. Okey, ini ialah bentuk kon. Ada puncak di sini dan juga ada tapak di bawah ni. Okey, apakah ciri-ciri bagi bentuk kon? Okey, ini ialah ciri-cirinya, ada 3. Yang pertamanya ialah satu tapak rata berbentuk bulatan. Okey, ini ialah tapaknya berbentuk bulatan, mempunyai satu puncak sahaja. Okey, ada satu puncak dan ada satu permukaan melengkung, di mana permukaan melengkung ini akan menyambungkan di antara tapak dengan puncak. Okey, dan seterusnya kita lihat pula yang seterusnya bentuk sfera. Okey, bentuk sfera, contohnya bentuk bola. Okey, apakah sifat-sifat bagi bentuk sfera? Okey, sifat yang pertama ialah semua titik. Okey, semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama dari pusat sfera. Okey, di sini ialah pusat sfera di bahagian tengahnya dan titik-titik pada permukaan, contohnya titik ini. Okey, apabila kita ukur jaraknya, dia akan sentiasa sama. Okey, jaraknya akan sentiasa sama dengan semua titik pada permukaan sfera tersebut. Dan sifat yang kedua, mempunyai satu permukaan melengkung. Okey, yang ni kita namakan permukaan melengkung. Okey, permukaan hanya ada dua, iaitu permukaan rata dan juga permukaan melengkung. Okey, jadi selesai untuk perbincangan 5 bentuk sifat dan juga sifat geometrinya. Seterusnya kita lihat kepada bentangan. Okey, bentangan bentuk 3 dimensi. Okey, bentangan ni maksudnya kalau kita macam mana kita nak dapatkan bentuk bentangan ni? Kita boleh dapat dengan cara kita membuka ataupun kita membentangkan bentuk tersebut untuk setiap permukaan. Okey, untuk setiap permukaan daripada bentuk tu 3 dimensi, kita buka menjadi bentuk 2 dimensi sahaja. Okey, yang pertama ialah bentuk silinder. Okey, bentuk silinder ni adalah bentuk 3 dimensi. Jadi andaikan ataupun cuba kamu fikirkan
sekiranya kita buka ataupun kita bentangkan bentuk ni. Okey, jadi yang kita akan dapat ialah apa yang kita akan dapat. Yang pertama, cikgu lukis dulu. Okey, ini adalah bentangannya, iaitu di mana kalau kita lihat, kita bandingkan dengan bentuk 3 dimensinya tadi, kita telah bincangkan sifatnya. Yang pertama, dia akan ada 2 tapak berbentuk bulatan. Jadi bila kita bentangkan, kita juga akan dapat 1 bulatan dan juga 2 bulatan. Okey? Dan permukaan melengkungnya tadi, bila kita buka, kita akan dapat 1 segi 4. Okey? Dan T ni adalah tinggi bagi silinder. Apabila kita bentangkan, T-nya akan berada di sini. Okey? Jadi bentuk silinder kalau kita bentangkan, kita akan dapat 2 bulatan dan juga 1 segi 4. Okey, seterusnya kita lihat bentangan bentuk yang kedua, iaitu bentuk kon. Okey, bentuk kon ni ialah tadi kita dah bincangkan, dia ada 1 tapak dan juga 1 puncak. Jadi apabila kita buka bentuk tersebut, kita akan dapat, okey, daripada tapaknya berbentuk bulatan, kita akan dapat 1 bulatan di sini. Dan permukaan melengkungnya tadi, kalau kita buka, kita akan dapat, okey, sebahagian bentuk bulatan. Okey, apabila kita tutup balik, kita cantumkan balik, permukaan melengkung tersebut akan bertemu di puncak. Okey, dia akan mencantumkan di antara puncak dan juga tapak. Okey, seterusnya kita lihat gambar yang ketiga. Okey, bentuk yang ketiga iaitu bentuk piramid segi 4. Okey, di sini cikgu sertakan piramid segi 4. Okey, piramid boleh jadi apa-apa tapak dia, sama ada bentuk segitiga, okey, pentagon. Jadi di sini ialah bentuk segi 4. Jadi kita akan ada 1 tapaknya berbentuk segi 4, okey, di tengah-tengah ni. Dan juga kita akan ada 4. Okey, bila kita ada segi 4, maksudnya kita akan ada 4 segi 3. Yang mana bila kita cantumkan, segitiga tersebut akan bertemu di puncak. Jadi kita akan ada 1 segitiga sama, okey, 1 segitiga, 2 segitiga, 3 segitiga dan 4 segitiga. Okey. T di sini ialah tinggi bagi piramid, iaitu daripada tapak lurus ke atas sehingga ke puncak. Itu dinamakan tinggi. Yang bahagian tepi ni, okey, tepi piramid ni dinamakan tinggi sendeng. Okey. Kamu jangan tertukar di antara tinggi piramid dan juga sendeng. Okey, 2 tinggi yang berbeza. Okey, seterusnya kita lihat yang terakhir, iaitu bentuk prisma. Dan di sini cikgu tunjukkan contoh prisma segi 3. Okey, jadi kalau kita buka prisma berbentuk segitiga, kita akan dapat bentangan seperti ini. Di mana kalau kita lihat, apabila kita ada 2 tapaknya berbentuk segitiga, okey, jadi kita ada 1 dan 2 sebagai tapak yang kongruen. Jadi permukaan lainnya tadi mesti berbentuk segi 4. Jadi kita ada 1 bahagian atas, 2 bahagian bawah dan 3 bahagian tepi. Jadi kita ada 1, 2 dan 3 berbentuk segi 4 tepat. Okey, sama ada segi 4 tepat ataupun segi 4 sama. Jadi cikgu harap boleh faham dan boleh bezakan di antara bentangan bagi bentuk prisma, piramid, silinder dan juga kon. Jadi kamu perlu mahir dahulu dengan sifat geometri bagi bentuk-bentuk tersebut. Bila kita dah faham tentang sifat geometrinya, jadi mudah untuk kita melukis bentangan bagi bentuk-bentuk tersebut. Okey, seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan
komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.